Ini yang cerita langkah syaitan ni. Bila langkah syaitan ni datang, cita-cita besar yang sahabat kita tanya tadi tu terbantut. Dan saya, oleh kerana saya tahu saya tak boleh pergi pusing satu dunia, saya panggil duta-duta daripada negara OIC, saya panggil duta-duta daripada negara Pasifik, Asia Pasifik, saya panggil daripada negara Amerika Latin dan Amerika, dan saya panggil daripada EU, European Union punya duta, saya buat makan malam, tapi pada waktu sama saya open up dasar ini untuk didiskuskan bersama. Oleh kerana mereka di negara barat memandang Islam dalam konteksnya yang agak sempit, kerana dipaparkan dengan Islam sifatnya ganas dan sebagainya, tidak maju, tidak modern, maka bila didengar saya sebut ni dalam konteks ianya sebagai satu polisi, terus mereka respon dengan respon yang positif. Bermakna saudara, kalaulah tidak kerana Sheraton Move, kita dah boleh pergi jauh memperkenalkan idea Malaysia ini yang akan dilihat sangat ke depan dalam konteks melawan keganasan, dalam konteks membina masyarakat majmuk dalam satu idea yang sangat-sangat efektif, konsep compassionate, rahmah, rahmatan lil alamin. Dia membuka ruang untuk kita melihat isu halal. Nah, isu halal ini saya nak bawa kepada satu level lagi waktu itu, bukan saja halal dari segi makan minum, tetapi walaupun makan minum itu halal, tetapi apabila makan minum itu menjejaskan kesihatan, apabila makan minum itu boleh menjejaskan alam sekitar, apabila makan minum itu boleh menjejaskan dari sudut apa kita kata keuangan, maka itu sendiri boleh dilihat dalam konteks halalan tayyibah. Ya? Dan saya nak bawa level ini supaya bukan saja makan minum halal, tapi keseluruhan persediaan ke arah makan minum itu yang jikalau ia menjejaskan alam sekitar, dia menjejaskan kesihatan. Okey, McDonald tu halal. Kita yang bagi kat dia sijil halal. Tapi kalau duk makan selalu McDonald boleh rosak tubuh badan. Dia boleh menyebabkan banyak soal-soal kesihatan. Maka boleh tak kita bawa satu level Islam ni juga mementingkan soal bukan saja halal makan tapi juga kesihatan. Kena ada satu standard lain yang kita boleh buat pilihan sama ada kita nak letak kedai-kedai tertentu yang ada standard yang lebih melihat kepada kesihatan. So there are so many ideas yang kita dah nak bawa dari sudut perundangan. Tadi ini menjawab soal pembelaan Islam, membela Islam. Dari sudut perundangan, setakat 22 bulan tu kita berjaya buat Akta Guaman Profession Guaman. Akta Profession Guaman 2019 adalah untuk memartabatkan peguam-peguam syar'i yang selama ini merasa mereka second class lawyers dekat Malaysia ini sebab tidak ada akta yang memandu mereka. Maka kejayaan kita membentuk akta ini sudah memartabatkan peguam syar'i. Bila kita martabatkan peguam syar'i, kita memartabatkan syariah di Malaysia. Siapa kata kita tak bela Islam ni? Ya? Kemudian saya dalam rangka untuk menyelaraskan undang-undang di Malaysia ini dalam konteks undang-undang di Selangor berbeza dengan undang-undang di Perak, Perak berbeza dengan Penang, Penang berbeza dengan Selangor, dengan Johor, Johor berbeza dengan Kelantan. Dalam konteks jenayah yang sama tetapi hukuman berbeza-beza. Bukankah itu melambangkan satu keadaan yang tidak selaras kepada keadilan dalam konteks apa yang ada hari ini? Maka saya pun buatlah usaha menyelaraskan. Alhamdulillah ada dah plan kami setahun. Buat engagement libat uruh dengan negeri-negeri, jumpa paduka-paduka tuanku untuk menjelaskan usaha-usaha murni ini, dapat endorsement, paduka-paduka tuanku bagus buat macam ni. Kemudian kita nak buat standardizekan akta di wilayah ini adalah akta yang boleh dilihat di negeri-negeri dan dia hanya adapt dan gubalkannya di peringkat dua negeri masing-masing. Kita dah buat dah semua itu. Tapi malangnya terencat kerana isu-isu pengkhianatan. Kemudian dari sudut membela Islam, kita juga memperkenalkan konsep rehabilitatif, iaitu satu konsep di mana enactment jenayah syariah tidak hanya menghukum. Apa dia hukum dia? Sebat, rotan, denda. Sebat, rotan, denda. Sebat, rotan, denda. Kita bawa satu konsep rehabilitatif di mana hakim-hakim ada kuasa untuk menentukan dengan kebijaksanaan hakim-hakim syar'i ini bahawa tak semestinya semua kena denda, hukum, sebat, penjara, bayar denda. Tapi dia ada konsep rehabilitatif, berkelakuan baik. Dia kena buat bond berkelakuan baik. Dia kena tunjukkan diri dia ini orang yang berguna kepada masyarakat.
Yang mana pada waktu yang sama, kita tidak menghukum orang atas kesalahan dia semata-mata kerana mungkin dia first timer, mungkin dia jahil, mungkin kerana desakan. Kita gunakan rehabilitative concept ini untuk bagi peluang kedua kepada dia supaya dia boleh terus membaiki hidup dia. Masya Allah, ini undang-undang ni sebab tak ada peruntukan dalam jenayah, enactment jenayah syariah, itulah kita nak selaraskan supaya ada peruntukan itu. Bermakna inilah cara kita bela Islam.